Bertemu kembali dalam cerita jam ini dan sama seperti hampir setiap perayaan tahun lalu, kali ini perayaan Tahun Baru Cina juga perlu disesuaikan dengan norma baharu. Ramai yang tak dapat pulang ke kampung bersama dengan ahli keluarga, khususnya untuk tradisi makan besar yang dilihat antara acara yang paling signifikan buat ahli keluarga untuk kembali bersatu sekurang-kurangnya setahun sekali. Namun, kerajaan menetapkan acara makan besar hanya boleh dihadiri tidak lebih 15 ahli keluarga yang datang dari radius tidak melebihi 10 kilometer. Dan semalam Wakil Astro Awani Sabah Syahrizal membawakan laporan sambutan makan besar di Kota Kinabalu yang tetap meriah meskipun tanpa kehadiran beberapa ahli keluarga. Dan Syah kini berada di Keningau dan bersedia menerusi talian untuk menceritakan tentang sambutan Tahun Baru Cina di Sabah dalam norma baharu. Syah berada di KK semalam dan hari ini di Keningau pula. Bagaimana rata-rata boleh Syah rumuskan sambutan di sana di sini? Misalnya kalau nak lihat di Ibu Negara, nak lihat bunga api pun tak berapa nak meriah berbanding tahun lepas. Bagaimana pula di sana? Baiklah, terima kasih Nailah. Sayangnya kita tidak dapat bagi visual kerana kalau dapat bagi visual sebenarnya di belakang saya ini ada ramainya ahli keluarga sebenarnya, kalangan ahli keluarga isteri saya sebenarnya ada yang agama Buddha dan mereka menyambut sambutan Tahun Baru Cina dan mereka mengenakan pakaian baju merah dan di jalan raya kita boleh saksikan sebenarnya ramai orang penduduk di sekitar Keningau yang mengenakan pakaian berwarna merah bersempena dengan Tahun Baru Cina. Tapi untuk kita lihat tanglong sebagainya yang berada di jalan-jalan yang diletakkan tak seperti biasalah Nailah. So ada juga rumutan mengatakan tahun ni Tahun Baru Cina tak ada singa dia. Singa dia tak ada. Singa tak ada, taring dia pun tak ada. So tak dapat nak menyaksikan tarian singa. Jadi macam kita macam di Semenanjung kalau kita bagi masyarakat Muslim kita tak ada lemang, tak ada rendang, rasa macam bukan raya lah tu. Tapi ini ibarat itulah juga yang dirasai oleh masyarakat Tionghoa yang menyambut Tahun Baru Cina. Mereka merasakan ini satu kekurangan. Tapi mereka tetap meraihkan sambutan ini kerana ini adalah satu sambutan yang tahun sekali, tahun baru bagi mereka. Dan semalam saya berada di Kota Kinabalu, jadi saya sempat menyaksikan sendiri depan mata saya sebuah keluarga warga emas yang ialah anak dan cucunya tidak dapat bersama tapi masih lagi dapat meraihkannya bersama dengan ipar duai untuk menyambut makan besar atau dinner pada malam tadi. Jadi mereka sempat untuk bersama-sama untuk meraihkannya. Dan kalau nak dikatakan sambutan kalau di Kuala Lumpur mungkin kalau kata bunga api tadi, Naila ada sebut pasal bunga api. Saya dalam perjalanan daripada Kota Kinabalu semalam untuk ke Keningau sekitar 2 jam setengah. Saya dapat menyaksikan sebenarnya dari sekitar jam 8 malam sehingga pukul 10 malam. Sepanjang perjalanan saya dapat menyaksikan ada percikan bunga api. Walau even sampai di Keningau pun saya masih lagi mendengar bunyi dentuman bunga api itu sekitar sampai pukul 2 ke 3 pagi. Itulah ada joke yang mengatakan kalau Tahun Baru Cina ni kita memang ada teman lah kalau terjaga pada waktu malam sebab memang bunyi mercun tu akan berlanjutan hingga 1, 2, 3 pagi macam tu. Memang agak meriah tapi sambutan tu kita tidak dapat lihat dengan seperti mana kita lihat seperti biasa pada tahun lalu atau pada tahun sebelumnya. Itulah Nela. Tapi nak memperkatakan tentang itu Nela, ada kesedihan yang dilahirkan sendiri oleh salah seorang masyarakat Tionghoa yang sempat saya temui di Kota Kinabalu pada semalam. Mungkin kita boleh dengarkan apa yang dikatakan oleh saudari ataupun puan peniaga di Kota Kinabalu. Banyak mau cerita pun tiada dapat cerita dan macam angka anti mau jumpa dia orang cucu-cucu semua pun tiada kan. Memang kita ada rasa sedih sikit lah, tapi apa boleh buat kerana ini COVID ini PKP memang bahaya daripada sekarang. Memang kita terpaksa ikut apa yang kerajaan bagi SOP lah. Ya, ini memang pertama kali lah kita rasa begitu sedih lah, tak boleh bersama-sama. Pasal cuba kau bayangkan dari dulu memang semua pun berkumpul ramai-ramai kan. Pasar malam pun ada, pergi kedai jalan-jalan pun ada. Dan sekarang tak boleh. Budak-budak pun tak boleh keluar, semua pun tak boleh. Memang beza jauh lah daripada dulu lah.
Ya, itu antara pandangan orang ramai terhadap sambutan Tahun Baru Cina dalam norma baharu ini. Dan Syah menceritakan tadi berada di Keningau untuk menyambut perayaan Tahun Baru Cina dengan beberapa ahli keluarga juga. Boleh ceritakan, kalau kita lihat semula sebelum ini Syah juga ada bawakan laporan tentang sambutan Christmas di Sabah yang meraihkan kepelbagaian. Itu antara keunikannya perayaan di Sabah. Di Sabah kali ini untuk Tahun Baru Cina pula bagaimana? Bagaimana Syah sendiri melihat dari luar ke dalam, bagaimana sambutannya kaum-kaum lain, bagaimana mereka juga turut sertai dalam perayaan ini? Baiklah, saya nak berkatakan mungkin serba sedikit kita mengatakan tentang mungkin kita boleh melihat daripada sudut perkahwinan campur semua. Kan penganut agama Buddha ini kebanyakan mereka berada pada generasi keempat dan kelima dan kebanyakan mereka telah berkahwin campur tetapi menganut agama Buddha. Tapi ada yang mereka berkahwin dengan Disun, ada yang berkahwin dengan Kadazan, ada yang berkahwin dengan Lundayuh, ada yang berkahwin dengan Murut dan sebagainya. Tapi mereka bila berada di dalam sebuah rumah untuk mengadakan sambutan pada hari ini, seperti mana hari ini sebenarnya ada juga yang beragama Islam turut bersama-sama dengan ahli keluarga yang bukan beragama Islam kerana ini adalah satu keunikan dan kebiasaan yang berlaku di negeri Sabah. Jadi kalau dan mereka berkenaan dengan SOP ni pula, mereka sebenarnya dah terbiasa disebabkan pada Christmas yang lepas, pada tahun baharu, pada sambutan untuk Hari Raya Aidilfitri juga sama, SOP itu sama. Jadi mereka tidak kekok untuk berada dalam SOP ini dan mereka tetap berasa gembira kerana saya juga dapat jemputan untuk pergi ke rumah saudara-saudara tapi mereka cakap okey tunggu dulu Syah, kalau kita nak datang ni kena tunggu dulu, habisnya 15 orang ni kita akan call datang. Saya rasa ini agak menarik juga sebenarnya, kita seolah-olah diberi keutamaan dan bukanlah kata kalau kita pergi rumah orang talian kita, tapi bila dalam keadaan sini saya rasa ini akan lebih mengeratkan lagi. Bukan kata tak meriah, meriah lagi saya rasa kalau macam ni. Dan inilah yang saya rasai di Sabah ini. Nailah. Baik Syah, dan secara ringkas, Syah berada di Semenanjung sebelum ini dan kini berada di Sabah. Selain daripada aspek kepelbagaian, mungkin ada daripada aspek tradisi, acara-acara dan aktiviti yang berbeza dalam sambutan Tahun Baru Cina. Baiklah, kalau kita nak memperkatakan tentang tradisi ni, makanan. Biasanya makanan itulah. Kalau kita nak sentuh tentang makanan, biasanya kalau makanan masyarakat Tionghoa ni banyak masakan dia. Sampai saya tak berapa nak ingatlah masakan-masakannya. Tapi ada masakan-masakan yang jarang kita temui. Itu yang saya rasai di Sabah ini. Kalau berkenaan dengan Tahun Baru Cina ni lah. Kalau berkenaan dengan keunikan makanan-makanan lain itu banyak sebenarnya. Kalau kita nak bercerita tentang ada satu makanan istimewa yang dipanggil linopot, itu juga satu yang menarik dan saya tak pernah makan, jadi saya makan agak sedap juga. Dia macam rasa nasi impit, jadi itu keunikan makanan itu. Macam dia itu yang menambat hati saya di sini dan merasakan bahawa saya seolah-olah diterima disebabkan oleh makanan tu, saya merasakan diri saya diterima. Tapi lebih kurangnya macam itulah Nailah, sebab makanan kita tak pernah tepi daripada sesuatu yang menggembirakan di Sabah ini. Itu antara keunikan perayaan di Sabah, sama ada perayaan sambutan Tahun Baru Cina ataupun Christmas, pasti ada keunikannya dan perbezaannya. Terima kasih Syahrizal Kamalul Arifin, merupakan wakil Astro Awani Sabah, menceritakan tentang sambutan Tahun Baru Cina di Sabah tetap meriah meskipun dalam norma baharu. Itu antara laporan-laporan Tahun Baru Cina yang kami bawakan dalam astroawani.com dan juga dalam Awani 7.45 malam ini. Dan saya kira itu saja perkongsian saya dalam cerita jam ini bersama saya Nailah Huda, dan saya juga ingin mengucapkan selamat Tahun Baru Cina kepada semua yang meraihkan perayaan ini. Salam hormat.